Armada putus mahu tolak UMNO kembali ke Pakatan Harapan. UMNO alu-alukan Armada kembali ke Pakatan Harapan. Kit Siang perlu adakan penjarakan politik, kata Azmin. Pakatan Harapan hantar usul tak percaya terhadap Perdana Menteri. Sayap Pemuda Bersatu Armada membuat keputusan menolak kerjasama dengan UMNO. Sebaliknya kembali bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Armada berkata, keputusan itu dicapai dalam satu mesyuarat khas yang dihadiri Exco dan Ketua Armada Negeri serta Pengerusi Bersatu Dr. Mahathir Mohamad. Ahli-ahli mesyuarat telah berbincang dan pada akhirnya bersetuju untuk menetapkan pendirian rasmi sayap Armada, iaitu menyokong penuh pendirian Dr. Mahathir untuk tidak bekerjasama dengan UMNO serta mengembalikan mandat rakyat sebagaimana yang telah diberi pada pilihan raya umum ke-14 yang lepas dan kembali bekerjasama dengan Pakatan Harapan, kata Armada dalam satu kenyataan. Armada berkata, pendirian itu dicapai berdasarkan undian dengan 2/3 anggota mesyuarat menyokong dan selebihnya mengambil pendirian berkecuali. Keputusan itu di tengah-tengah seruan agar bersatu kembali kepada Pakatan Harapan seperti yang disuarakan Timbalan Presiden Mukhriz Mahathir. Seorang lagi pemimpin Bersatu, Marzuki Yahya pula berkata, Pakatan Harapan merupakan pasukan terbaik seperti yang terbukti pada PRU ke-14. Ini jalan yang terbaik supaya Bersatu kembali ke Pakatan Harapan untuk tangani masalah negara yang ditinggalkan Barisan Nasional, katanya. Jawatan Marzuki sebagai Setiausaha Agung Bersatu kini dalam pertikaian susulan pergeseran antara Mahathir dengan Presiden Parti Muhyiddin Yassin. Dalam pada itu, Armada berkata, Bersatu telah bersama Pakatan Harapan sejak tempoh awal penubuhannya. Susah dan senang akan kita hadapi bersama sebagai satu keluarga, kata Armada. Untuk rekod, sayap pemuda itu diketuai bekas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang merupakan antara pemimpin parti yang menyokong Mahathir. Pada Februari lalu, Muhyiddin Yassin selaku Presiden membawa keluar Bersatu daripada Pakatan Harapan mengakibatkan kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan. Bersatu bakal mengadakan pemilihan parti di mana Mukhriz dikatakan bakal mencabar Muhyiddin bagi jawatan Presiden. Ketua Pemuda UMNO Dr. Ashraf Wajdi Dusuki mengalu-alukan cadangan Pemuda Bersatu Armada mahu memutuskan kerjasama dengan mereka jika bersungguh-sungguh mahu kembali bersama Pakatan Harapan. Namun Ashraf Wajdi mendakwa jika mereka berbuat demikian, rakyat akan menghukum mereka kerana mempermainkan mandat rakyat dengan sewenang-wenangnya ketika orang ramai gelisah menghadapi COVID-19. Jika Armada bersungguh-sungguh mahu memutuskan kerjasama dengan UMNO dan kembali ke pangkuan Pakatan Harapan, bak kata orang gila talak, mereka dialu-alukan berbuat demikian. Rakyat pastinya hakim terbaik untuk menilai dan menghukum mereka yang sewenang-wenangnya mempermainkan mandat rakyat hanya kerana ketamakan dan kerakusan kepada kuasa pada saat rakyat sedang susah dan gelisah menghadapi pandemik COVID-19 ketika ini, katanya dalam satu kenyataan. Bekas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri itu berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Armada yang membuat keputusan menyokong penuh pendirian Pengerusi Bersatu Dr. Mahathir Mohamad untuk tidak bekerjasama dengan UMNO. Sebaliknya, sayap Pemuda Bersatu itu mahu mengembalikan mandat rakyat dalam pilihan raya umum ke-14 dan bekerjasama semula dengan Pakatan Harapan. Keputusan itu dicapai dalam satu mesyuarat khas yang dihadiri Exco dan Ketua Armada Negeri serta Mahathir. Untuk rekod, Bersatu sebelum ini menjadi sebahagian daripada kerajaan selepas mendapat mandat daripada rakyat dalam pilihan raya umum ke-14 pada 2018. Bagaimanapun, mandat itu diperolehi secara kolektif melalui gabungan Pakatan Harapan yang turut disertai PKR, Amanah dan DAP. Ia sekaligus menyaksikan UMNO hilang kuasa buat pertama kali sejak PRU pertama diadakan. Bagaimanapun, Bersatu dibawa keluar daripada Pakatan Harapan oleh Presidennya Muhyiddin Yassin dan melalui kerjasama dengan UMNO, MCA, MIC dan PAS membentuk Kerajaan Perikatan Nasional. Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan pada masa sama menegaskan Perikatan Nasional bukanlah sebuah badan yang sah kerana tidak berdaftar, berbeza dengan Barisan Nasional. Di sebalik tindakan Muhyiddin itu, Mahathir menolak bekerjasama dengan UMNO dan sebahagian daripada pemimpin Bersatu berada di belakang Ahli Parlimen Langkawi tersebut. Sebelum ini, Timbalan Presiden Bersatu Mukhriz Mahathir menyatakan bahawa Bersatu hanya ada satu pilihan saja
iaitu kembali bersama Pakatan Harapan. Mengulas lanjut, kata Ashraf, armada sepatutnya bermuhasabah dan menginsafi punca sebenar keruntuhan Pakatan Harapan setelah hanya 21 bulan berkuasa. Katanya keruntuhan itu berkait rapat dengan kerakusan kepimpinan tertinggi mereka yang berebut kerusi Perdana Menteri. Katanya perbuatan itu menyebabkan Mahathir membuat keputusan mengejut meletakkan jawatan. Mujurlah UMNO dan PAS bersama komponen Barisan Nasional berjiwa besar meletakkan kepentingan parti masing-masing ke tepi untuk bersetuju menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, katanya. Keputusan oleh Barisan Nasional dan PAS itu, tambah Ashraf Wajdi, adalah bagi menyelamatkan negara daripada terus tergantung tanpa kerajaan selama hampir seminggu. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Azmin Ali menyindir ahli politik veteran DAP Lim Kit Siang supaya mengamalkan penjarakan politik di samping penjarakan sosial ketika ini. Beliau berkata demikian setelah Lim membidasnya dengan mendakwa Menteri Kanan Ekonomi itu cuba mengugut negeri dengan tindakan undang-undang dalam kes pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Kit Siang patut berhenti politikkan semua benda, terutamanya ketika negara ini perlu dibina semula. Amalkan sedikit penjarakan politik juga, ciapnya di Twitter. Azmin yang juga Menteri Kanan Kluster Ekonomi berkata demikian selepas Lim mengkritik kenyataannya sebelum ini bahawa tindakan undang-undang boleh diambil pada negeri yang tidak membuka kembali ekonomi. Sebelum ini Azmin menjelaskan ia bukanlah ancaman tetapi peringatan bahawa kerjasama kerajaan negeri diperlukan untuk memulihkan negara. Bagaimanapun, Lim yang merupakan anggota Parlimen Iskandar Puteri tidak menerima penjelasan itu dan menyifatkan Azmin meninggalkan kelat atau bad taste atau rasa kurang enak terhadap hubungan pusat negeri. Lim Kit Siang menganggap kenyataan Azmin Ali bahawa tindakan undang-undang boleh diambil pada negeri yang tidak membuka kembali ekonominya sebagai ancaman dan bukan peringatan. Penjelasan yang menyedihkan, kata veteran DAP itu dalam satu kenyataan. Lim berkata peringatan Menteri Kanan Ekonomi itu sangat tidak normal. Beliau juga menggesa Perdana Menteri Muhyiddin Yassin campur tangan dengan mengadakan pertemuan dengan semua kerajaan negeri bagi memastikan semua pihak berada di pihak sama dalam melawan COVID-19. Perdana Menteri harus mengadakan pertemuan dengan semua kerajaan negeri untuk memastikan kerajaan persekutuan dan semua kerajaan negeri berada dalam saf yang sama dalam perang yang tidak dapat dilihat terhadap COVID-19 untuk membendung coronavirus dan menyelamatkan ekonomi Malaysia yang hancur akibat wabak itu, katanya. Pakatan Harapan telah menghantar notis usul kepada Speaker Dewan Rakyat mengenai undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Menurut sumber yang boleh dipercayai kepada Malaysia Kini, ini berbeza dengan kenyataan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Edin Shazli Shith, bahawa Dewan Rakyat setakat ini tidak menerima sebarang usul berkenaan. Surat kepada Speaker telah dihantar tentang usul. Ini Timbalan Menteri bercakap dalam perkara yang dia tidak tahu. Dia komen perkara yang dalam ruang lingkup kuasa Speaker. Sepatutnya Speaker yang beri ulasan jika perkara menyentuh usul sebab suatu usul itu perlu diserahkan kepada Speaker, kata sumber itu yang enggan namanya disiarkan. Menurut Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat, anggota Parlimen dibenarkan memfailkan notis usul dalam tempoh 14 hari sebelum sidang diadakan dan kemudian akan dimasukkan dalam aturan mesyuarat pada hari persidangan. Jika tempoh masa 14 hari itu tidak dipenuhi, anggota Parlimen masih boleh memfailkan usul tergempar dalam soal membabitkan kepentingan awam sekurang-kurangnya 24 jam sebelum sidang. Ketika diminta mengulas lanjut mengenai usul tersebut, sumber itu yang merupakan seorang pemimpin kanan dalam Pakatan Harapan berkata adalah menjadi tanggungjawab Muhyiddin untuk membuktikan beliau mendapat majoriti mudah di Parlimen. Katanya usul berkenaan dimasukkan di bawah aturan 26/1 dan dibaca bersekali dengan 27/3 Peraturan Mesyuarat. Sesuatu usul di bawah aturan 26/1 tidak boleh ditolak oleh Speaker. Namun pada hari tersebut, jika Kerajaan Perikatan Nasional memasukkan usul dari pihak kerajaan, maka Peraturan Mesyuarat menyebut bahawa usul kerajaan hendaklah didahulukan. Dalam kata lain, Kerajaan Perikatan Nasional boleh frustrate usul pembangkang hanya dengan memasukkan urusan kerajaan. Usul pembangkang itu akan kekal dalam order paper tapi tidak berpeluang untuk dibahas dan diundi, katanya lagi. Sidang Parlimen yang akan datang hanya akan diadakan sehari, iaitu pada 18 Mei bagi membahaskan rang undang-undang kerajaan. Bagaimanapun, pembangkang menggesa sidang itu diadakan selama 2 minggu memandangkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah pun dilonggarkan. Sambil mengakui Pakatan Harapan mengambil maklum dan amat prihatin mengenai masalah dihadapi rakyat akibat COVID-19,
Sumber menegaskan, usul terhadap Muhyiddin perlu dilakukan bagi membuktikan tahap sokongan terhadapnya. Ia adalah tentang keseimbangan antara legitimasi sebuah kerajaan dengan tanggungjawab bersama membantu rakyat dalam menghadapi krisis COVID-19. Penting untuk membuktikan Muhyiddin mendapat sokongan majoriti setelah pada Februari yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah melantik beliau sebagai Perdana Menteri yang pada kepercayaan baginda bahawa Muhyiddin mempunyai sokongan majoriti. Parlimen adalah tempat untuk menguji sokongan itu. Ini soal legitimasi sesebuah kerajaan dan Parlimen adalah saluran yang sah, katanya. Sementara itu, Pakatan Harapan juga telah menghantar cadangan nama Ketua Pembangkang kepada Yang di-Pertua Muhammad Arif Mat Yusof. Pembangkang juga akan bersedia mencadangkan nama pengerusi Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara PAC jika kerajaan masih memperuntukkannya kepada ahli Parlimen Pembangkang, jelasnya. Selain itu, Pakatan Harapan juga berbincang mengenai susunan tempat duduk Parlimen, katanya lagi. Sebelum ini dilaporkan bahawa tempat duduk anggota Parlimen akan disusun semula untuk memastikan penjarakan sosial semasa Dewan bersidang. Timbalan Speaker Muhammad Rashid Hasnun dipetik sebagai berkata, pengerusi baru PAC akan dilantik bagi mengisi kekosongan ditinggalkan penyandangnya Dr. Nuraini Ahmad. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.